Nah, untuk ni, untuk kuliah internet. Okay, boleh. Yang ni. Oh, tak ada efek. Dia aircon kecil. Kalau aircon tu boleh ada ni, ada gigi tu. Oh, ada efek. Ada gigi kalau. Okay. InsyaAllah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah ya Tuhan kami, kayakan kami dengan ilmu, wa zayyinna bil hilmi, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, sabar dan santun. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan, wa jammilna bil afiyah, dan kurniakan kepada kami akan kesihatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, wahai Tuhan keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah alaina bima'rifatil ilmi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambungan pengajian kitab Tafsir Nurul Ihsan, muka surat 205. Kitab kita muka surat 205. Kalau dalam mushaf ataupun Al-Quran, muka surat 603. Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Surah An-Nasr 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Kalau dalam kitab kita tu dia terbalik. Bismillahirrahman iza. Dia salah lah tu. Tersalah cetak. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang pertama. Iza apabila. Iza tu apabila. Kalau ada yang rajin tu tulislah terjemahan perkataan iza apabila. Bismillah tu kita reti maklum faham belaka dah kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha murah lagi maha mengasihani. Iza apabila. Jaa telah datang. Nasru pertolongan. Apabila datang pertolongan Allah bagi nabinya, iaitu baginda Nabi SAW, dengan perang atas segala seterunya, perang atas segala musuhnya, dan terbuka Mekah. Mekah ditakluk. Makna terbuka ditakluk. Fathu maknanya Fathu Mekah. Ayat Fathu di sini maknanya pembukaan kota Mekah. Islam menakluk kembali negeri Mekah setelah ianya dikuasai dulu oleh puak kafir Quraisy. Pada bila? Pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Dalam surah yang lepas, iaitu surah apa? Surah Al-Kafirun.
iaitu surah yang ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah. Surah Al-Kafirun itu surah kafir lah. Maknanya surah yang Tuhan tuju khas kepada orang kafir, yang mana surah tersebut mengandungi satu pengistaraan. Tuhan istihar permusuhan kita orang beriman dengan orang kafir. Dan Tuhan memberikan isyarat kepada peperangan ke atas orang kafir yang menghina, yang melawan agama Islam. Adapun surah An-Nasr ini, surah ini Tuhan menjanjikan pula kejayaan kepada pihak Islam, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi surah An-Nasr ini surah yang dipanggil sebagai satu tasliyah, satu pujukan kepada baginda Nabi SAW, dan nak bagi tahu kepada umat Islam bahawa akan datang kemenangan yang besar apabila kita memutuskan hubungan dengan orang kafir. Macam mana ayat tu? Lakum dinukum waliyadin. Akhir ayat surah Al-Kafirun. Bagi kamu agamamu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Sakat ni ya, ada gap. Tidak ada apa hubungan. Jadi nak berjaya, kita mesti memutuskan hubungan dengan orang kafir. Yang tak mahu ikut kita, mesti kita tinggalkan mereka. Walaupun ada hubungan kekeluargaan. Dulu member kita, member rapat, berkawan. Daripada kecil pah besar. Berkawan dekat kedai makan, warung, sarapan, minum kopi sama, makan roti canai pun sama. Sahabat sejati. Tiba-tiba Tuhan turunkan surah ini, turunnya wahyu ini, maka wajib orang beriman meninggalkan mereka. Tegas dalam akidah, tidak ada kompromi dalam akidah. Akidah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selain daripada itu, Allah Ta'ala nak angkat rasa sedih Nabi SAW dengan Tuhan menjanjikan nikmat dan Tuhan redha kepada baginda Nabi SAW. Salah satu kesedihan Nabi itu ialah umat tidak menerima dakwah Nabi SAW setelah Nabi berhempas pulas. Maka Nabi SAW menyadari tanggungjawab ini, mengajak umatnya untuk menyembah Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan begian, umat tidak menerima Nabi. Tidak menerima dakwah Nabi. Nabi rasa takut, Nabi rasa sedih sehingga disebutkan bahawa Nabi rasa nak mati. Kecewanya Nabi itu, Nabi rasa nak mati, tuan-tuan. Gitu. Kecewa tengok umat ni. Maknanya apa? Sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi itu ada. Sifat harus bagi Nabi. Rasa apa? Rasa sedih. Dosa tak Nabi kalau rasa sedih? Tak ada dosa. Sebab Nabi manusia. Innama ana basyarum mislukum. Aku ni adalah manusia seperti kamu. Oleh sebab tu Nabi ni Tuhan utuskan, Tuhan bangkitkan di kalangan manusia supaya menjadi contoh. Kalau dibangkitkan di kalangan para malaikat, nak jadi contoh macam mana? Bolehlah malaikat nafsu tak ada. Kita ni nafsu makan ada, nafsu apa lagi? Nak tukar kereta, nak tukar rumah, nak besarkan rumah, nak tambah awning, nak tambah tepi rumah, nak tukar baju, nak pitih. Malaikat mana ada fikir benda tu? Dia tak ada nafsu. Bolehlah malaikat jadi hamba Allah yang baik. Kita ni tak padan dengan malaikat. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala bangkit di kalangan manusia. Itu pun ada manusia yang jahil beralasan. Bolehlah Nabi. Kita ni bukan Nabi. Nabi boleh sabar. Saya tak boleh sabar macam Nabi. Allah Ta'ala utuskan Nabi itu supaya kita mengikut mereka. Menjadikan mereka sebagai contoh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bila melihat Nabi SAW berasa sedih, maka sebelum Nabi wafat, Nabi SAW wafat,
Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi ramai manusia yang memasuki agama Islam secara berbondong-bondong. Nabi lihat sendiri dengan mata Nabi sebelum Nabi SAW wafat. Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat dirahmati Allah. Jadi dalam ayat ni, sebagaimana saya sebut, surah ini memberi satu isyarat yang jelas. Orang Islam tidak boleh ada hubungan dengan orang kafir. Ataupun dalam istilah kita sekarang, non-Muslim. Ada salah ke kalau kita kata orang kafir ni non-Muslim? Adakah wajib kita sebut mereka kafir depan-depan mereka? Jawapannya tidak. Baik. Untuk kita faham kehendak wahyu ini, maka kita kena fahami keadaan ketika wahyu ini turun. Wahyu ini turun ketika mana Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in ditekan sekeras-kerasnya. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ditindas, dihina, dizalimi, diambil hak mereka, dibunuh dan bermacam-macam lagi perkara-perkara yang menyayat hati. Oleh sebab itu, wahyu turun ketika itu melarang keras dan memberi isyarat sebagaimana saya ulang tadi kepada umat supaya menjauhi orang kafir. Kafir yang macam mana? Kafir yang menzalimi orang Islam. Oleh sebab itu, ada ayat yang lain menegaskan setelah mana kota Mekah ditakluk semula, dimenangi oleh kaum muslimin, turun ayat daripada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu, wahai Nabi, wahai orang beriman, daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi agamamu. Yang tidak, walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengeluarkan kamu, yang tidak menghalau kamu daripada halaman, kampung halaman kamu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengasihani orang-orang yang berlaku adil. Baik. Daripada ayat ni, Imam Tabari menafsirkan bahawa tidak ada larangan untuk kita orang beriman berbuat baik, berlaku adil kepada orang kafir. Orang kafir yang pesen macam mana ni? Ini tuan-tuan kena fahami. Lagi-lagi kita berada di Malaysia, negara yang berbilang kaum. Faham? Tolong faham konteks ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jangan jadi orang yang radikal, yang ghulu dalam memahami agama. Sangat bahaya. Kena jelas bagaimana hubungan kita dengan orang non-Muslim. Tak ada salah kita kata orang kafir, kawan kita yang lain beragama Islam ni, kita sebut mereka itu non-Muslim. Saya agak terkejut bila ada dengar satu kuliah ustaz tersebut melarang keras memanggil non-Muslim kepada orang kafir. Kerana apa? Kita kena ada satu ketegasan kepada mereka, kerana kita ni orang mukmin dan mereka orang kafir. Tuan-tuan, dalam hubungan kita dengan orang kafir ataupun non-Muslim pada zaman kini, ia berbeza, tuan-tuan, dengan permulaan Islam. Pada awal-awal permulaan Islam, rata-rata majoriti orang kafir itu adalah mereka yang melawan agama Islam, menindas, membunuh, menghambat, menghalau orang Islam daripada kampung halaman, mengambil harta orang beriman. Tetapi dalam keadaan sekarang tidak sedemikian rupa. Oleh sebab tu tafsiran para ulama menjelaskan ayat ini daripada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8,
Di antaranya Imam Tabari. Saya petik ni tafsiran para imam. Bukan imam masjid. Mana para ulama tafsir. Bukan tafsiran kepala otak saya lah. Makna tak ada satu larangan kepada orang kafir, orang non-muslim untuk kita berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Ayat ni jelas. Ayat 8 surah Al-Mumtahanah. Jadi pergaulan kita dengan mereka adalah bukan satu perkara yang baru, pergaulan yang baik. Cuma pergaulan pada permulaan Islam tu sahaja. Setelah mana ada orang kafir non-muslim yang berbuat baik dengan orang Islam, terutamanya kaum keluarga mereka. Mana ada para sahabat ini mempunyai kaum keluarga yang masih tidak memeluk agama Islam, maka ada hubungan yang baik dan wajib melakukan kebaikan kepada mereka, adil kepada mereka seperti ibu ayah mereka. Mereka telah bersama dengan Nabi SAW. Cuma ada mak ayah yang tak bersama lagi dengan Nabi, masih lagi beragama lain daripada agama Islam, kafir lagi. Maka tidak ada larangan untuk buat baik pada mak ayah. Bahkan wajib lakukan kebaikan kepada ibu ayah walaupun berlainan agama. Begitu juga dengan orang kafir lain, non-muslim lain. Seperti kita bermuamalat dengan mereka, berjual beli, tak ada masalah. Berjanji, nak beli apa? Nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli motor. Kedai motor dekat sekali dengan Sungai Abung ni, besar sekali situlah. Siapa dia? Haji apa? Kedai tu, 2 tingkat ke 3 tingkat. Haji apa? Kedai motor tu. Bukan haji. Acong kan? Kita buat apa? Agreement nak beli motor dengan dia. Nak berjanji nak beli dengan mereka. Tak ada masalah. Nak berdamai dan sebagainya. Oleh sebab tu, ulama melihat satu konsep namanya fiqh ta'ayyush. Hidup kewujudan. Hidup bersama dengan orang bukan Islam dalam satu taman, dalam satu komuniti, dalam satu organisasi yang mempunyai tata cara kehidupan di antara kita dengan orang bukan Islam, ianya dibahas dalam satu subjek namanya fiqh ta'ayyush. Fiqh bermuamalah, fiqh kita melangsungkan kehidupan bersama dengan orang bukan Islam. Seperti mana? Seperti di Malaysia ni. Ada suara-suara sumbang yang mana suara-suara yang mengatakan kita mestilah memutuskan hubungan dengan orang kafir. Kita tak boleh bekerjasama dengan orang kafir. Kena tengok, kena lihat balik. Bagaimana orang kata hubungan ataupun rancangan, projek, apa lagi, perjanjian yang kita lakukan bersama dengan orang kafir tersebut. Ia ada ayat-ayat melarang kafir. Seperti ayat dalam surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan kamu ambil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai teman rapat, sebagai penolong. Kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. Tolong, menolong, bekerjasama antara satu sama lain. Ini tegas larangan Allah Ta'ala. Tak bagi kita bekerjasama dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara. Kata Syekh Muhammad Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab tafsirnya Al-Munir. Ayat ini, dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 ni, ayat ni turun kepada sekumpulan orang Islam. Ketika itu yang menjadikan orang Yahudi yang mempunyai satu niat yang jahat terhadap orang Islam, terhadap agama Islam sendiri, dan mereka enggan untuk menjauhi mereka. Siapa? Orang Islam ketika itu. Jadi ayat ni tegur secara khusus kepada orang Islam tersebut. Jadi kita boleh guna pakai ayat ni kepada orang Islam yang menjadi tali barut kepada musuh Islam. Tetapi tak bolehlah kita pukul rata kepada semua orang Islam yang berkawan rapat dengan orang bukan Islam daripada kecil
sampai ke besar sebagai contoh yang saya sebut awal tadi. Daripada teman rapat daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Cuma universiti dia tak sama, lepas tu balik kampung sama-sama, rumah sebelah-sebelah. Tak ada halangan. Sebab apa tak ada niat jahat untuk kita nak jatuhkan kerajaan Malaysia ni, contohlah. Nak jatuhkan organisasi masjid Parit Setongkat, tu ada niat jahat. Nak bunuh orang di Parit Setongkat ini, tu memang berdosa besar. Tapi setakat nak berkawan, nak beri makan, tak ada masalah. Kan? Kita masak nasi biryani, nasi ambeng hari Jumaat, nasi biryani kambing, kita nak beri satu periuk kepada sahabat kita, member kita sebelah, Acong, Tok Kopal, tak ada masalah. Tapi dia nak bagi makan kepada kita, tengok dulu. Nak beli KFC ke McD, dia beli kat kita, sama pizza ke beli yang kat luar tu nak bagi makan ke kita, tak apa. Tapi kalau sembelihan dia, makanan dia masak kari, tengok dulu, kari, daging. Alamak. Kita nak tanya pun segan. Tapi biasanya dia tahu. Orang bukan Islam ni dah hidup bersama dengan orang Islam, orang Melayu Islam ni, dia tahu apa perkara yang sensitif. Macam kita tahu apa yang sensitif bagi mereka. Mereka menghormati kita, wajib menghormati agama kita, dan kita juga perlu menghormati agama mereka. Wajib menghormati agama mereka. Bukan makna kita beragama mereka, kita menghormati mereka. Gitu. Islam tidak menghalang. Cuma ada ayat-ayat apabila kita temu dalam Al-Quran yang menjelaskan larangan bersama dengan orang kafir, perlu kita tekuni, perlu kita perhalusi, perlu kita fahami, perlu kita minta penjelasan daripada orang ahlinya, yang mahir dalam bidang tafsir Al-Quran. Jangan faham secara sembrono macam tu, bahaya tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ruang untuk kita bekerjasama dengan orang kafir, tak ada masalah. Lagi-lagi situasi zaman sekarang, terutamanya negara kita, tak ada orang kafir yang digelar kafir harbi. Kafir apa? Kafir harbi. Kafir zimmi pun bukan. Kafir zimmi ni tuan-tuan, orang kafir yang duduk tumpang di negara Islam dan membayar cukai yang khas. Orang Islam tak bayar cukai itu, dia je bayar cukai. Negara Malaysia ada macam tu. Orang bukan Islam bayar cukai khas kepada kerajaan. Ada tak? Tak ada. Semua sama aja. Apa bangsa, apa agama, bayar sama pesen cukai. Cukai pintu, cukai apa lagi? Cukai rumah, cukai tanah, cukai pendapatan. Sama aja. Tak ada. Ini cukai orang beragama Kristian, agama Buddha, beragama Hindu. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Sama aja. Sebab apa? Sebab ketika ini, zaman ini tidak ada istilah kafir-kafir harbi, kafir zimmi. Yang ada sekarang ulama sebut kafir yang digelar muwatin. Kafir apa? Muwatin. Kafir yang berwarga negara. Apa warga negara kamu, wahai Gopal? Malaysia. Bukan warga negara dia, India. Apa warga negara kamu, wahai Acong? Cina. Ya, tidak. Malaysia juga. Tak boleh kita halau. Baliklah negara asal kamu Cina. Baliklah negara asal kamu India. Tak boleh, tuan-tuan. Apalagi kita membakar sentimen isu macam ni. Tak boleh. Akhirnya akan mengganggu-gugat keharmonian kita sama-sama rakyat Malaysia. Tak boleh. Ini kena jelas tuan-tuan. Jangan kita terikut rentak orang yang memainkan isu-isu perkauman sentimen yang akan memporak-perandakan negara kita. Ini kena jelas tuan-tuan. Jangan kita tersepit, terperangkap dengan mainan isu-isu yang akan menyusahkan kita, akan membahayakan kita. Islam jelas menganjurkan perkara-perkara yang membawa keharmonian, membawa kepada perpaduan. Ini tak ada apa-apa kepolitikan dalam apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Saya sebut apa yang betul yang dijelaskan dalam Al-Quran melalui tafsiran para ulama.
Bukannya ada kaitan dengan mana-mana pihak ataupun mana-mana parti ataupun ada kepentingan. Sebagai seorang asatizah, sebagai seorang guru, mereka perlu mencari titik perdamaian di antara dua pihak yang bertelagah, dua pihak yang mempunyai konflik. Itu peranan asatizah, para ulama yang sebenarnya. Peranan ulama ialah membaik pulih hubungan di dalam masyarakat, dalam komuniti dan sebagainya. Baik. Itu saya nak jelaskan berkenaan tentang hubungan kita dengan orang bukan Islam. Setelah mana dijelaskan pada para ulama tafsir bahawa ayat ataupun surah ini turun memberi isyarat bahawa orang Islam akan mendapat kemenangan yang besar apabila mereka memutuskan hubungan dengan orang kafir. Ini kita fahami pada zaman itu. Ketika itu. Selepas daripada itu Islam berkembang, Islam kuat, maka orang Islam hidup bersama dengan bukan Islam. Di Mekah, di Madinah. Dan berkembang lagi negara Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali. Habis era pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, zaman kerajaan Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya. Orang bukan Islam hidup, bahkan mendapat keselamatan, suaka politik, hidup dalam bersama dengan orang Islam. Dan orang Islam wajib membuat baik dan memberi keadilan kepada orang bukan Islam. Itu satu contoh dakwah. Akhirnya mereka lunak bersama dan mereka akan bersama dengan Islam dan memeluk agama Islam. Dakwah lah tu. Dakwah bilhal, mengajak mereka dan memberi contoh kebaikan kepada mereka. Baik. Ayat ini turun di Mekah, tuan-tuan. Surah ini diturunkan di Mekah. Ketika turunnya surah ini ataupun ayat ini, pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengajak Ibn Abbas. Ketika tu Ibn Abbas kecil lagi, 9 ke 10 tahun. Ajak Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, duduk bersama dengan tokoh-tokoh sahabat. Dalam mesyuarat para sahabat besar-besar ni, yang hebat-hebat ni, berbincang bagaimana strategi, taktik, berbincang keadaan semasa orang Islam bersama dengan para sahabat ini. Semua sahabat yang dewasa lah, yang hebat-hebat. Umar bawa Ibn Abbas, masih kecil lagi. Maka ada di kalangan sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa perlu bawa si budak kecil ni dalam meeting kita? Mesyuarat kita pagi ni, mesyuarat jawatan kuasa Masjid Baik Songkat ni, apa bawa budak kecil ni? Dia beri bagi pendapat apa? Adalah sahabat yang bertanya kepada Umar apa pentingnya bawa budak kecil ni. Jadi Sayyidina Umar kata, kamu tanya kepada Ibn Abbas, kamu tanya kepada budak ini, apakah tafsir maksud yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang pertama dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka apabila ada sahabat yang lain bertanya kepada Ibn Abbas tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath, maka Ibn Abbas menyatakan bahawa turunnya ayat ini, ayat ini turun di Mekah, tuan-tuan puan-puan yang mulia, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ibn Abbas kata apa? Turunnya ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, satu petanda besar akan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut sahabat. Apa? Masa itu belum lagi berhijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah. Tapi Ibn Abbas kata nanti bila kita menang, kita hijrah ke Madinah, lepas tu kita akan menakluk Mekah. Mekah kita buka, orang Mekah berbondong masuk agama Islam. Ketika itu masa Nabi akan meninggalkan kita sudah dekat. Maka para sahabat yang mendengar tafsiran Ibn Abbas menangis. Ini
tafsiran Ibn Abbas. Berkatnya doa Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Apa doa Nabi kepada Abdullah Ibn Abbas? Allahumma apa? Allahumma barik lana. Apa dia? Allahumma apa? Allahumma faqihhu fid din wa'allim apa? Wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan kefaqihan, kefahaman agama kepada dia, kepada Ibn Abbas. Ya Allah, berikan ilmu ta'wil, ilmu tafsir kepada Ibn Abbas. Berkatnya doa Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Jauh pandangan tafsiran Ibn Abbas. Oleh sebab tu kalau kita pelusuri, kita hayati satu-satu kalimah. Iza, tengok tuan-tuan dalam Quran ataupun dalam kitab. Iza. Iza artinya apabila. Iza, alif, zal, alif, iza. Kalau iz, alif, zal, iz, ketika. Iz digunakan pada masa yang lepas, ketika, perkara yang telah lepas. Kalau penggunaan iza artinya apabila, menunjukkan pada masa akan datang, masa hadapan, dan perkara itu perkara yang besar dan pasti berlaku. Sebagaimana contoh-contoh ayat yang lain. Tuhan sebutkan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, dan apabila datang, tak datang lagi, akan datang dan pasti datang. Apa dia? As-sakhah, suatu suara yang memekakkan, suatu suara yang menggemparkan. Suara apa? Suara bunyi tiupan sangkakala yang kedua. Surah An-Nazi'at ayat 34. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, Tuhan menggunakan iza. Perkara itu yang akan datang pada masa hadapan, pasti berlaku dan perkara itu amat besar. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, dalam ayat yang lain. Dan apabila akan datang suatu at-tammatul kubra, malapetaka yang maha dahsyat. Hari apa? Hari kiamat. Pasti datang dan perkara itu pasti berlaku dan perkara itu besar. Begitulah yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Nak beritahu kepada Nabi SAW ketika itu. Nabi dan sahabat ditindas, dizalimi, dinafikan hak di kampung halaman mereka. Jangan sedih wahai Muhammad. Jangan sedih para sahabat. Akan datang suatu pertolongan Allah yang akan menggembirakan kamu wahai Muhammad. Wal fath, dan akan datang suatu pembukaan yang besar. Pembukaan apa? Pembukaan kota Mekah. Subhanallah. Ni, kalau kita fahami ayat ini, kita tadabbur ayat ni, jadi datang khusyuk lah tuan-tuan. Kita semayang, kita baca surah Fatihah, kemudian kita baca surah tak panjang, surah pendek pun tak apa. Nak baca surah panjang macam Tok Imam, tak apalah, dia banyak hafal ayat Quran. Kita ni tak ingat ayat mana banyak pun. Surah, sehok saya ingat ujung 5-4 surah belakang tu je Ustaz. Tak apa. Surah-surah lazim, tak apa. Kita tadabbur, kita hayati, kita baca luar semayang, dalam semayang, datang khusyuk. Itulah yang sangat memberi makna dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Berbanding kalau kita baca banyak, ya dapat pahala, tapi tidak menghayati, tak tadabbur, tak sama dengan orang yang tadabbur setiap patah kalimah ayat Al-Quran. Nasrullah, pertolongan Allah. Baik. Pergi pada perkataan Nasrullah, pertolongan Allah. Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala guna perkataan Nasru, makna Nasru pertolongan, dan disandarkan kepada nama Allah. Allah. Jadi suatu pertolongan yang hebat, yang besar, yang Allah Ta'ala janjikan. Allah Ta'ala nak tolong baginda. Jadi Nabi SAW tak perlu bersedih. Tak ada siapa yang boleh cederakan Nabi. Sebab apabila datangnya pertolongan Allah, ketika itu Nabi tak payah buat apa pun. Ya memang betul.
ketika Nabi masuk ke Mekah, tak ada satu jiwa pun yang dibunuh. Nabi sendiri tak ada luka pada tubuh Nabi. Dan tak ada satu jiwa, sama ada orang kafir, orang Islam yang gugur ketika pembukaan Mekah. Makna pembukaan Mekah ni sebenarnya asalnya peperangan. Tetapi tidak ada satu jiwa pun yang gugur. Tuan-tuan, inilah satu perkara yang jelas yang dibawa oleh Nabi SAW, bahawa agama kita bukan agama yang membawa kepada kekerasan. Agama yang mencetuskan peperangan, huru-hara. Tidak. Seperti musuh-musuh Islam yang selalu sebut, agama Islam ini berkembang dengan pedang. Bohong. Tidak. Tak payah pergi jauh lah zaman dulu. Kita pergi kat negara Malaysia, kita tanah Melayu, sebelum nama Malaysia. Datangnya agama Islam bagaimana? Ke tanah Melayu. Dengan pedang? Tidak. Tapi dengan apa? Dengan dakwah yang sangat unik, yang sangat harmoni. Dalam bentuk apa? Makanan. Datang makanan Arab. Bukan sekarang makanan Arab, nasi mandi, nasi maklubah, dulu lagi. Cuma kita tak hidup zaman tu Sultanat Melayu Melaka. Makanan Arab, pakaian Arab, muzik, kan, ghazal, kan, gendang apa semua tu. Kebudayaan. Lagi apa? Macam-macam unsur-unsur akademik, penulisan. Penulisan. Dulu tak ada tulisan Jawi. Tapi tulisan Jawi ni ada sebab terpengaruh dengan tulisan Arab, dengan bahasa-bahasa Arab. Bahkan banyak bahasa Melayu yang meminjam kalimah-kalimah perkataan daripada bahasa Arab. Jadi Islam datang daripada negara Arab masuk tanah Melayu dengan harmoni. Bekerjasama masuk ke istana. Raja Sultan ketika itu suka tengok para ulama, orang-orang Arab yang datang ke tanah Melayu. Akhlaknya sangat bagus, perkataannya sangat bagus, pakaiannya sangat bagus. Jadi terdetik, jadi menarik, tertarik orang Islam, orang Melayu ketika itu untuk beragama Islam. Inilah namanya dakwah bilhal, dakwah yang sangat indah yang ditunjukkan oleh para ulama. Jadi itu ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat yang kedua Allah Taala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lihat manusia masuk memeluk agama Islam mereka itu, manusia mereka itu memeluk pada agama Allah, yakni Islam. Itu secara berpuak-puak, berbondong-bondong, ramai-ramai datang di kalangan orang Arab daripada segala pihak ataupun penjuru negeri. Mana penjuru, mana ceruk, masuk agama Islam bersama dengan Nabi. Taat bagi Rasulullah. Dan dahulu, yakni sebelum daripada pembukaan Mekah, masuk Islam seorang atau dua, tidak berpuak-puak. Sebelum pembukaan Mekah ni, masuk Islam ni runcit-runcit, sikit-sikit. Tapi bila Mekah dibuka, Mekah dijajah, ditakluk semula oleh Nabi dan para sahabat, maka agama Islam makin berkembang. Ini penting apabila orang Islam menguasai politik, tuan-tuan. Ini pun nak diberitahu, nak diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Bahawa kuasa politik sangat penting dipegang oleh orang Islam supaya mudah dakwah itu berkembang. Ini kita akan jelaskan pada siri pengajian akan datang, insya-Allah. Sekiranya panjang umur. Ayat yang pendek, 3 ayat, surah yang pendek, tetapi huraiannya dibincangkan, dijelaskan oleh para ulama tafsir dengan panjang lebar sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada perbahasan, perbincangan daripada surah An-Nasr. Surah An-Nasr, 3 ayat ini. InsyaAllah ayat yang kedua nanti kita akan bincang pada siri pengajian akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anshurna syu'urul mahabbati bainana warbit qulubana bil karamah wa ahsin akhlaqana bin nuri wal hidayah wa thabbit qulubana bi kulli ri'ayah. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyin waj'alna minas sajidin wajhikal karim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haffifna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah waghfir lana warhamna wa liwalidina wa liman ahabbana wa ahsana ilaina wa liman kana haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.